Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jumpa. Seterusnya kita akan sambung dengan tajuk 14.2 yang seterusnya iaitu sendi. Jadi kita selalu kan dalam bahasa harian kita, dalam perbualan harian kita sebut tentang sendi kan. Sakit sendi kan. Jadi apa tu sendi? Sendi ialah tempat pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Pertemuan antara dua ataupun lebih tulang. Ada beberapa tulang yang bertemu setempat tu. Jadi itu adalah sendi. Atau mungkin juga dia adalah antara rawan dengan tulang. Jadi itu juga adalah sendi. Jadi antara salah satulah. Kebanyakan sendi dia membenarkan tulang bergerak. Secara relatif antara satu sama lain. Tetapi ada juga sendi yang tak boleh bergerak lah. Tapi kebanyakan sendinya boleh bergerak. Sendi yang berlainan membenarkan pergerakan yang berlainan. Jadi kita boleh membengkokkan badan. Itu disebabkan adanya sendi. Jadi sendi ni ada beberapa jenis. Ada 3 jenis. Iaitu pertama ialah sendi tak bergerak. Sendi tak bergerak macam saya cakap tadi, tak semua sendi boleh bergerak kan. Sendi yang tak bergerak contohnya ialah sutur pada kranium di tengkorak. Jadi kita boleh tengok ni sutur ni adalah sutur ni, jadi ni adalah sendi sendi di tengkorak. Ini semua ni sutur lah. Jadi itu adalah sendi di tengkorak. Kemudian ada juga sendi yang kedua ialah jenis sendi yang bergerak sedikit. Contohnya ialah cakra rawan antara tulang vertebra. Cakra rawan di antara tulang vertebra. Ni kita punya tulang vertebra, tulang belakang kita. Antara satu vertebra dengan satu vertebra yang lain, dia bukannya satu tulang yang straight. Bukan satu vertebra yang sebatang. Tetapi dia adalah terdiri daripada satu vertebra dengan satu vertebra yang lain yang disambungkan pada rawan kan. Ada rawan di tengah-tengah. Bagi setiap vertebra tu ada rawan di tengah-tengah supaya membolehkan pergerakan. Jadi itu adalah sendi. Jadi kawasan ini kita namakan sendi lah sebab dia ada rawan di situ yang menyambungkan pada tulang. Right. Kemudian dia juga mungkin antara rawan dengan tulang rusuk pertama pada sternum. Jadi ini tulang rusuk pertama kita. Ini yang dilabelkan ni. Ini tulang rusuk pertama kita. Jadi ini adalah rawan. Jadi ini adalah sternum kan, tulang kita yang kedua. Jadi kawasan ini adalah sendinya lah. Ini adalah kawasan sendinya. Alright. Kemudian ada satu lagi ialah yang ketiga ialah sendi bebas bergerak. Jadi contoh sendi bebas bergerak adalah sendi engsel dan sendi lesung, dan kedua-dua ni memang selalu ditanyalah dalam exam. Daripada zaman SPM dahulu kala lagi, kedua-dua jenis sendi ni, sendi engsel dan juga sendi lesung ni selalu ditanya. Jadi kita tengoklah apa perbezaan dia. Engsel macam fungsi engsel di pintu. Sendi lesung macam mana lesung batu kita boleh berputar pada 360 darjah kan. Jadi itu adalah antara sendi-sendi yang bebas bergerak. Saya bagi intro dululah. Alright. Sekarang kita tengok sendi bebas bergerak. Jadi kita akan lebih fokuslah pada dua jenis sendi bebas bergerak tadi, iaitu sendi lesung dan juga sendi engsel. Jadi kedua-dua jenis sendi tadi, sendi lesung ataupun sendi engsel tadi, dia adalah contoh sendi bebas bergerak yang membenarkan pergerakan bebas. Membenarkan pergerakan bebas. Struktur sendi bebas bergerak adalah seperti macam gambar raja kat bawah. Kita tengok bawah tu adalah keseluruhannya adalah sendi. Keseluruhan adalah sendi. Jadi kita ada kat sini, kita ada tulang. Kemudian kita ada, ni adalah tulang bahagian bawah dia. Tulang bahagian bawah. Kemudian kita ada bahagian yang melindungi tempat pertemuan tu. Kita ada kapsul, kapsul tulang. Jadi kemudian kita ada rawan. Kita ada rawan jap ni. Kemudian kita ada rawan. Rawan di bahagian
Okay, label yang berada di bahagian hujung tulang. Jadi maksudnya tulang tu dilapisi oleh rawan lah. Bukanlah tulang sahaja, tulang dengan tulang sahaja. Bukan Tapi dia dilindungi oleh rawan di bahagian hujung tulang. Kemudian kita ada, saya besarkan sikit. Okay, kemudian kita ada membran synovial. Okay, yang warna merah ni itu membran synovial. Okay, jadi dia meliputi lah bahagian hujung tulang ni. Okay. Kemudian kita ada bendalis synovial yang ada di dalam ruang. Di dalam ruang ni. Okay, jadi ruang kosong dalam tu, bukanlah kosong sebab dalam dia tu ada bendalis synovial. Okay, jadi sekarang kita tengok apakah fungsi bagi setiap satu bahagian tu tadi. Okey. Jadi kita tengok kapsul tadi kapsul yang menutupi keseluruhan bahagian sendi ni tadi. Okey, jadi kapsul adalah tisu yang bergentian. Okey, sekejap. Okey, dia adalah tisu yang bergentian yang membalut sendi. Jadi dia balut bahagian sendi ni dan memberi perlindungan kepada sendi. Okey, jadi itu kapsul. Okey, kemudian yang seterusnya adalah rawan di bahagian hujung tulang ni tadi, yang menutup bahagian tulang ni tadi. Jadi dia adalah cushion kepada sendi. Rawan ni selalu tanya dalam exam. Jadi kena ingatlah fungsi rawan ni. Okey, jadi rawan ni dia adalah cushion kepada sendi. Jadi cushion dengan cara macam mana? Dia menyerap sebarang hentakan, sebab kita bila bergerak ada hentakan kan. Jadi bila ada rawan ni, jadi dia melindungilah bahagian hujung tulang tadi. Okey, jadi dia serap semua hentakan dan mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Okey, jadi rawan ni contoh macam kalau awak pernah dekat ayam, pada bahagian yang mana dia biasa melekat dengan isi. Perasan tak bahagian yang dia bukan tulang tapi dia macam ada sedikit kenyal tu. Itu adalah rawan. Okey, bahagian hujung hidung kita pun juga terdiri daripada rawan. Okey, tulang ikut kan. Tulang kalau tengok pada struktur bahagian sekejap struktur bahagian muka kita. Okey, kalau tengok struktur bahagian muka kita, tulang kita ni sampai bahagian hujung atas je. Okey, bahagian hujung atas ni aja. Tapi macam mana hidung kita, kalau ni lukisan hidung kita, okey, tulang tu sebenarnya di kawasan sini saja. Jadi apa yang membentuk bahagian hidung kita yang bahagian hujung ni? Ini adalah bahagian yang mengandungi rawan. Okey, jadi dia mengandungi rawan. Dia sedikit kenyal lah. Okey, kalau macam pada bahagian ayam tu yang kita boleh gigit dan kita memang boleh kunyah. Jadi itu adalah rawan. Okey, jadi rawan ni memang selalu tolong ingat ada apa fungsi-fungsi rawan, selalu tanya daripada zaman saya dulu lagi. Okey, zaman saya sekolah lagi selalu memang kena hafal apa fungsi rawan Jadi dia seperti cushion kepada sendi saya ulang balik. Jadi seolah-olah macam kita duduk dalam kereta tu, kita kena ada cushion, kena ada bahagian lembut cushion tu tadi. Jadi fungsi cushion ialah menyerap hentakan jadi bila dia serap hentakan, jadi kita tahu tulang pun bila dia bergerak dia mesti ada pergeseran di bahagian sini, betul? Jadi bila ada rawan ni yang melindungi hujung tulang, jadi dia mengurangkanlah geseran antara hujung-hujung rawan. So dengan itu rawan melindungi tulang daripada menjadi haus. Jadi tak cepat haus lah. Okey. Alright. Kemudian ada penyakit yang berkaitan dengan kehausan pada bahagian hujung tulang ni. Nanti kita tengoklah bahagian akhir nanti. Okey, kemudian kita ada membran synovial. Membran synovial dia merembeskan bendalis synovial ke dalam rongga synovial. Okey, jadi ini adalah tanda putih. Okey, ini adalah ruang kosong yang kita panggil sebagai rongga synovial. Jadi dalam ruang kosong tadi tak kosong pun sebab dia dipenuhi dengan bendalis synovial. Okey, jadi membran synovial warna merah ni dia merembeskan cecair bendalis synovial tadi di dalam ruang synovial tu tadi. Okey. Alright. Kemudian apa fungsi bendalis synovial? Okey, fungsi bendalis synovial ialah bertindak sebagai pelincir sebab dia cecair. Jadi dia bertindak sebagai pelincir yang mengurangkan geseran antara hujung-hujung tulang. Jadi bagi mengurangkan geseran tu bukan sekadar ada rawan sahaja yang berfungsi, tapi dia juga dibantu dengan bendalis synovial yang dirembeskan oleh membran synovial yang warna merah tu tadi. Okey.
Saya harap awak boleh fahamlah ini. Okey. Jadi ni adalah gambaran sendi yang ada pada tubuh kita. Okey, kemudian kita tengok dua jenis sendi tadi. Okey, sendi lesung macam lesung batu tu. Okey, tolong ingat lesung tu macam lesung batu. Okey, jadi sendi lesung, kalau lesung batu kan dia boleh berputar ke semua arah kan. 360 darjah awak boleh berpusing. Jadi macam itulah sendi lesung. Okey, jadi kalau kita tengok sini. Okey, sendi lesung ni, saya besarkan. Okey. Jadi sendi lesung ni dia membenarkan pergerakan berbentuk putaran dalam semua arah. Pada sudut 360 darjah. Dia berputar pada semua arah. Jadi sendi ini membenarkan ayunan lengan dan kaki dalam pergerakan membulat. Okey, jadi contohnya macam bahagian bahu awak kan, tulang bahu awak tu. Okey, jadi kita ambil contoh kat sini, tulang bahu kita atas adalah lengkungan pelvis dan tulang lengan kita adalah femur. Jadi bahagian sini boleh berputar 360 darjah. Okey, dan contoh sendi lesung ialah sendi di bahu macam saya cakap tadi. Okey, antara humerus dan lengkungan pectoral. Okey. Kemudian femur ni bukan bahagian bahu ini bahagian kaki. Sorry. Okey, bahagian bahu kita adalah humerus dan juga lengkungan pectoral. Okey, dan kemudian yang kedua ialah sendi di bahagian punggung. Inilah dia sendi bahagian punggung kita iaitu lengkungan pelvis dan juga femur. Jadi ini adalah bahagian kaki kita antara tulang punggung kita. Alright. Jadi itu adalah sendi lesung, di mana kita boleh berputarkan bahagian kaki kita 360 darjah kan. Okey, boleh pusingkanlah. Okey, jadi sebab itu kalau gimnas, orang yang terlibat dengan gimnastik ni tadi, dia boleh pusing bahagian kaki dia tu sebab disebabkan oleh latihan dia yang berterusan, jadi dia boleh putar 360 darjah. Okey, kemudian seterusnya ialah kita ada sendi angsel. Okey, macam angsel pintu kan. Okey, macam katakan ni pintu, sebab sini pintu, ni adalah bahagian dindingnya. Okey, jadi pintu tu ada angsel kat sini kan. Jadi angsel ni yang membolehkan pintu tu boleh terbuka, boleh tertutup balik kan. Okey, jadi tetapi pergerakan dia hanya 180 darjah. Okey, jadi boleh buka pintu jadi macam angsel tu. Jadi sebab tu istilah yang samalah digunakan dalam sendi yang kedua kita iaitu sendi angsel, iaitu dia hanya boleh berputar pada satu satah sahaja, pergerakan tulang pada satu satah sahaja. Okey, contoh macam sendi lutut, awak boleh lipatkan lutut awak ke bahagian atas, okey, dan boleh meluruskannya semula jadi pada sudut 180 darjah. Jadi di sini sendi lutut ni tadi membenarkan bahagian bawah kaki ni tadi berayun ke hadapan, supaya dia boleh meluruskan kaki, dan ke belakang semula, okey, seperti angsel pintu. Jadi pergerakan dia pada satu satah. Sendi angsel juga terdapat pada siku. Kalau siku kita sekadar boleh katakan ni siku kita boleh lipatkan dan boleh luruskan semula. Okey, jadi pada pada sudut 180 darjah. Okey, kemudian tulang jari tangan dan juga tulang jari kaki. Itu contoh-contoh dia lah. Okey, kemudian selain daripada sendi dan tulang, sekejap saya besarkan. Okey, selain daripada sendi dan tulang, sokongan dan pergerakan juga bergantung kepada pergerakan kita, bergantung pada otot rangka, tendon dan juga ligamen. Jadi ini adalah bahagian-bahagian penting yang awak kena tahu. Okey, ini selalu ditanya dalam exam. Dalam tajuk ni memang tak ada lain tak bukan, memang inilah yang akan ditanya. Okey, seterusnya
Okey, jadi kita tengok yang struktur yang seterusnya adalah otot rangka. Kita tahu kan otot rangka ni dia melekat kepada tulang-tulang kita kan. Okey, jadi otot rangka ni ni contoh daripada kalau kita tengok gambar ni adalah otot rangka kita. Okey. Kat bahagian bawah, tulang bawah ni kawasan sini pun ada otot rangka juga. Sini pun ada otot rangka juga. Okey. Jadi otot rangka ni dia terdiri daripada berkas gentian otot. Okey, kalau kita nak tahu berkas gentian otot ni awak rujuk semula lah kepada tajuk bab 2 tu kalau tak silap saya berkaitan dengan tisu-tisu kita tu kan. Okey, dia dalam bentuk berkas gentian otot. Kemudian dia daripada otot-otot kita juga terdiri daripada saraf-saraf. Kita tahu kan saraf juga dia ada pada otot-otot rangka kita, sebab otot-otot rangka kita adalah efektornya. Okey, dan ada juga salur darah yang banyak. Okey. Jadi otot rangka ni dia bekerja secara berpasangan. Ni part penting ni. Part ni penting ni untuk awak faham. Okey, di mana dia adalah bekerja secara berpasangan. Okey, berpasangan maksudnya ada dua jenis otot yang akan ada pada setiap bahagian badan yang terlibat dengan pergerakan. Okey, dan bertindak secara berlawanan. Dia berpasangan tetapi dia bertindak secara berlawanan iaitu jika dia melibatkan dia berpasangan, maksudnya dia ada dua jenis otot yang akan ada pada setiap bahagian yang bergerak. Okey, di mana dia kata daripada dua otot tu tadi, satu otot akan mengecut. Satu otot akan kecut dan satu otot lagi akan mengendur. Jadi otot kedua akan mengendur. Okey, saya tulis sini kendur sahaja. Okey, dia akan mengendur. Dan begitulah sebaliknya. Otot yang mengecut ni tadi boleh untuk pergerakan yang lain, dia boleh mengendur semula dan otot yang kedua boleh jadi mengecut. Dia boleh mengecut. Jadi maksudnya satu mengecut, satu lagi akan mengendur. Kalau yang atas ni mengendur, yang bawah ni akan mengecut. Macam itulah. Jadi dia berpasangan, dia mesti berpasangan tetapi bertindak secara berlawanan. Okey. Jadi bila dalam keadaan ini kita namakan otot-otot jenis ini disebut sebagai otot-otot yang antagonis. Bertindak secara berantagonis. Okey. Alright. Kemudian otot yang terlibat, contoh kat sini ialah otot bicep dan juga otot tricep adalah contoh otot berantagonis lah. Okey, jadi otot yang meluruskan anggota semasa mengecut disebut sebagai otot extensor. Ni point dia. Jadi sehingga tajuk-tajuk terakhir untuk semua haiwan kita akan jumpalah perkataan extensor ni. Okey, jadi otot yang dia mengecut selepas dan hasil pengecutan dia tadi menyebabkan anggota badan itu akan melurus. Jadi otot yang mengecut tadi kita panggil otot extensor. Okey, contoh adalah otot tricep. Okey, manakala otot yang membengkokkan anggota semasa mengecut disebut sebagai otot flexor. Okey, bermaksud kat sini otot yang mengecut dan menyebabkan anggota badan kita tu membengkok. Jadi kita penamakan sebagai otot flexor. Okey, contoh adalah otot bicep. Okey, jadi kita tengok sini. Sekejap saya tengok. Okey, kat bawah nanti kita tengoklah otot bicep dan tricep ni. Nanti kita akan tengok dengan lebih jelas. Jadi kat sini otot tricep ini mengecut. Nanti kita akan tengok otot tricep mengecut dan menyebabkan tangan kita meluruskan bahagian tangan kita ini menjadi lurus. Jadi otot tricep ni kita panggil sebagai otot extensor. Okey, macam nota tadilah atas ni. Okey, jadi otot yang mengecut dan menyebabkan bahagian badan tu tadi melurus, jadi kita namakan sebagai extensor. Jadi ni adalah extensor, nanti kita jumpa nanti sekarang. Jadi ni adalah bahagian extensor. Kat sini dia tak tulis ni. Okey. Tak apa, yang penting awak faham. Dan otot bicep yang mengecut dan menyebabkan bahagian badan kita ni tadi membengkok. Tangan kita jadi bengkok. Jadi ini adalah otot bicep ni kita namakan otot flexor. Okey, itu nota untuk awak lah. Okey, so nanti sekarang kita tengok.
Okey, kemudian itu adalah otot-otot rangka kita jadi kita akan lebih detail lah kat bawah, nanti kita lebih detail sikit. Okey, tak apa, kita tengok dulu kat sini ada kita ada humerus. Okey, kita ada contohnya ada sini otot rangka. Okey, nanti kita tengok nanti sekarang kita tak ada radius, kita ada ulna bahagian bawah. Ya, kemudian kita ada ligamen, kita ada bahagian rawan yang warna hitam ni, bahagian hujung tulang hitam ni tu adalah rawan. Okey, jadi keseluruhan ni adalah sendi siku sendi siku. Kemudian kita ada bendalis synovial yang warna kelabu yang di titik-titik tu. Saya tak nak titik, nanti kan serabut pula gambar situ kan. Kemudian kita ada membran synovial yang merembeskan bendalis synovial. Atas ni humerus. Itu bahagian siku lah, bahagian siku kita. Okay. Alright. Okay, kemudian struktur yang seterusnya yang awak kena tahu ialah tendon. Tak risau, tendon dengan ligamen Okay, tendon dengan ligamen ni. Tendon ni dia adalah bahagian yang menyambungkan tulang dengan otot. Okay, kita tengok. Bahagian yang menyambungkan tulang dengan otot. Ni otot, ni tulang. Jadi bahagian ini kita namakan sebagai tendon. Okay, jadi untuk memudahkan ingatan, tulang, otot. Tulang, ni otot. Jadi tendon menyambungkan tulang dengan otot. Saya punya cara lah, cara saya lah. Okey, kemudian ligamen. Okey. Saya ambil depan ni je. Ligamen ni dia menyambungkan tulang dengan tulang. Okey, ini saya ambil L ni. Tulang dengan tulang ni. Saya ambil untuk L di depan sekali ni. Itu cara saya lah, pada pandai lawan nak ingat Okey, jadi itu cara saya. Jadi ligamen menyambungkan tulang dengan tulang. Jadi kita tengok ligamen. Ni bahagian struktur ligamen. Okey. Ni tulang, ni pun tulang, ni tulang, ni dan tulang kan. Ni adalah ligamen lah. Okey, ni adalah bahagian ligamen. Okey, jadi kita ada sini tendon menyambungkan tulang dengan otot. Tulang dengan otot. Okey, jadi kalau lepas ni kalau katakan struktur ni tak dibagi, struktur ni tak diberi, dia tanya apa ni struktur ni, apa nama struktur ni? Tulang dengan otot. So, tulang otot tendon. Tulang, ni bahagian yang menyambungkan tulang dengan tulang. Ni pun menyambungkan antara tulang dengan tulang. So, ligamen. Macam itulah. Okey, senang je Okey. Jadi, pada sendi, bahagian keseluruhan ni, tadi kan saya cakap sendi siku kita kan. Jadi, pada bahagian sendi tu tadi, tulang akan dipegang bersama oleh ligamen. Tulang dengan tulang akan dipegang bersama oleh ligamen yang terdiri daripada berkas tiju penghubung yang sangat kuat, sangat kenyal dan liat. Jadi dia dengan keadaan ini dia boleh memastikan tulang tu berada pada kedudukan yang betul kan. Okey, ligamen memberi sokongan dan kekuatan pada sendi serta membolehkan tulang membengkok di sendi. Okey. Jadi dia bahagian yang memudahkan pembengkokan, okey, dan menetapkan tulang tu pada kedudukannya. Okey, bayangkan kalau ligamen ni tak ada kan. Tendon tak ada. Otot rangka dah tak boleh berpegang pada tulang-tulang kita kan. Kalau tak ada ligamen ni, tulang dengan tulang pun tercabut satu kan. Mudah terseliuh, mudah terkeluar daripada kedudukan yang sepatutnya. Okey. Alright. Okey, sekejap lagi kita sambung dengan 14.3. Okey, sekarang kita sambung dengan 14.3 iaitu mekanisme pergerakan dan gerak alih. Okey. Kita tengok sini Okey, saya besarkan sikit. Okey, jadi mekanisme pergerakan pada lengan manusia, pada bahagian lengan manusia melibatkan tindakan otot bicep dan otot tricep. Okey, kita dah tengok juga tadi kan. Okey, kemudian Raja menunjukkan tindakan kedua-dua otot berantagonis. Jadi untuk satu pergerakan dia akan ada dua otot. Okey, dua otot. Sebab dia berpasangan tadi. Kenyataan tadi adalah dia adalah secara berpasangan
dan bertindak secara berlawanan. Secara berlawanan, satu mengecut, satu lagi akan mengendur. Okey, jadi contoh kat sini yang kita tengok adalah bahagian lengan kita yang melibatkan dua jenis otot ni lah, iaitu otot bicep dan otot tricep. Okey. Okey. Kita tengok ini bahagian apabila membengkokkan lengan. Ini apabila kita ini apabila kita meluruskan lengan. Okey. Tapi otot yang samalah, otot yang sama. Cuma kita nak tengok macam mana dia bertindak secara berantagonis. Okey. Jadi pada waktu kita membengkokkan lengan, otot bicep mengecut. Okey, otot bicep mengecut. Di mana daya tarikan okey, otot bicep ni mengecut. Ni otot ni mengecut. Bila dia mengecut, awak senang je. Bila dia mengecut, awak nak tengok dia mengecut. Macam mana nak tahu dia mengecut ke mengendur? Awak nampak dia menebal macam ni kan? Menebal ni maksudnya dia mengecut. Okey. Okey, jadi kalau awak lupa masa exam, awak rasa lengan awak. Bahagian hadapan lengan kita tu, itu adalah otot bicep. Okey, awak boleh rasa dia menebal. Okey, kalau awak luruskan lengan, dia kita dapat rasa dia menipis. Okey. Tapi bila awak bengkokkan lengan, dia akan menebal. Okey. Jadi itu adalah bahagian otot bicep. Okey. Jadi bila bengkok tangan, otot bicep mengecut. Ni mengecut dan otot tricep mengendur. Saya cerita dululah. Okey. Di mana apabila otot bicep ni dia mengecut, dia akan memindahkan daya tarikan. Okey, daya tarikan bila dia mengecut, ada daya tarikan yang terhasil di sini. Lalu daya tarikan tadi dipindahkan. Okey, lalu daya tarikan tadi dipindahkan kepada tulang radius melalui tendon. Ni daya tarikan di sini dipindahkan melalui tendon. Di sini tendon kita kan. Ni bahagian ni tendon yang dilabelkan ni, sebab tendon adalah antara tulang dan juga otot. Okey, pindah pada tendon, dan tendon ni akan pindahkan daya tarikan tadi kepada radius, tulang radius kita. Tulang radius di bahagian bawah tu tadi. Okey, dipindahkan di situ. Okey, jadi apabila dipindahkan daya tarikan ke tulang radius, apa yang berlaku ialah pada masa yang sama otot tricep mengendur. Okey. Jadi sini dia pindahkan daya tarikan ke radius, otot tricep mengendur. Tulang radius disebabkan oleh daya tarikan yang diterima tadi, dia akan ditarik ke atas dan lengan akan dibengkokkan. Jadi tulang radius akan naik ke atas. Okey. Alright. Jadi itu yang berlaku semasa kita membengkokkan tangan. Jadi kita nampak sini, ini adalah bila kita bengkokkan tangan untuk satu pergerakan, iaitu membengkokkan tangan, otot bicep akan mengecut, otot tricep akan mengendur. Okey, sekarang kita tengok. Untuk lebih kita faham keadaan ni, kita tengok pula untuk pergerakan meluruskan tangan. Bahagian tangan yang sama, okey, cuma bahagian ini adalah meluruskan lengan. Okey, apabila meluruskan lengan, keadaan dia terbalik. Kalau tadi bicep tadi mengecut, awak tengok sekarang bicep mengendur. Kalau tadi semasa membengkokkan tangan, otot tricep mengendur. Tetapi bila awak meluruskan tangan, dia akan mengecut. Sebab pergerakan yang berbeza. Kan satu bengkok, satu lagi lurus. Jadi kalau membengkok, bicep mengecut, tricep mengendur. Itu antagonis. Sekarang bila awak luruskan tangan, otot bicep pula mengendur. Mengendur sebab dia nampak menipis. Nampak dia menipis. Manakala otot tricep pula yang menebal. Jadi menebal tadi adalah mengecut. Jadi tapi awak tak boleh guna perkataan menebal. Okey, sebab saya nak beritahu awak bahawa dia menebal tu maksudnya otot kita bila dia menebal, dia adalah mengecut. Kita sebut otot tu sebagai otot yang mengecut. Okey, jadi keadaan dia bila meluruskan lengan, dia adalah keadaan yang berbeza. So otot-ototnya juga bertindak secara berbezalah daripada membengkokkan lengan tadi. Okey. Alright, jadi kat sini apabila awak meluruskan lengan, kita lebih detail kat sini, otot tricep tadi akan mengecut. Daya tarikan, okey, bila dia mengecut maksudnya ada daya tarikan yang dihasil di otot tricep. Maka daya tarikan tadi akan dipindahkan kepada tulang ulna. Okey, tulang ulna kita adalah tulang di bahagian bawah sini. Ini adalah tulang ulna kita.
Okey, ini adalah tulang ulna kita. Okey, jadi daya tarikan yang dihasilkan daripada otot tricep dipindahkan kepada tendon. Ini adalah tendon kita. Okey, dan tendon tadi pindahkan daya tarikan ke ulna. Okey. Alright. Dan dikata ini melalui tendon lah. Pada masa yang sama, otot bicep akan mengendur. Okey. Jadi bila dia mengendur, maka tulang ulna akan ditarik ke bawah. Okey, kalau tadi ulna tadi ke atas, sekarang ulna ke bawah. Okey, dan lengan dapat diluruskan. Jadi itu adalah keadaan. Bagaimana sekarang ni dalam meluruskan lengan pun kita nampak. Okey, satu otot akan mengecut, satu otot akan mengendur untuk satu pergerakan iaitu meluruskan lengan. Jadi itu juga adalah adalah sepasang otot yang berantagonis. Okay, jadi awak kena faham antagonis adalah apabila untuk satu pergerakan ada dua otot yang terlibat di mana satu mengecut dan satu lagi akan mengendur. Okey, dan apabila pergerakan yang berlawanan berlaku, contohnya daripada membengkokkan tangan menjadi meluruskan lengan, jadi otot tu akan bertindak secara berlawanan pula. Okey, kalau tadi yang mengecut dia untuk meluruskan lengan, tricep kalau tadi bicep tadi mengecut semasa membengkokkan lengan, sekarang pada waktu dia meluruskan lengan, otot bicep tadi mengendur. Okey, jadi keadaan dia terbalik Alright, settle kat situ. Okey, sekejap. Okey. Kemudian sekarang kita tengok untuk pergerakan kaki. Okey. Kaki Okey. Ini pergerakan kaki juga melibatkan otot-otot yang bertindak secara antagonis. Okey, dia bertindak secara antagonis. Okey. Jadi saya besarkan sikit. Okay, jadi kita akan ke atas ke bawah lah sebab gambar raja kita kat bawah. Jadi pergerakan kaki dihasilkan melalui tindakan pasangan otot yang berantagonis. Otot-otot yang terlibat ialah otot bicep femoris yang bertindak sebagai otot flexor. Iaitu otot yang mengecut dan menyebabkan kaki kita membengkok. Manakala otot kedua kita ialah otot quadriceps femoris yang merupakan otot extensor. Iaitu otot yang mengecut dan menyebabkan bahagian badan kita melurus. Alright. Jadi quadriceps femoris adalah extensor. Jadi quadriceps femoris kita tengok dulu kat sini quadriceps femoris mengecut dan menyebabkan kaki kita lurus. Kemudian bicep femoris dia mengecut, jadi dia adalah otot flexor. Dia kata tadi flexor, jadi kaki kita akan jadi bengkok. Itu penerangan saya sekadar untuk mengaitkan dengan kenyataan kita yang kat atas tadi. Tentang otot flexor dan juga otot extensor tadi. Alright. Kita kembali tentang berkaitan dengan pergerakan kaki. Di sini yang pertama nanti kita refer pada gambar raja kat bawah lah. Yang pertama ialah otot betis. Otot betis kaki kanan. Kita tengok kaki kanan ada kaki kiri kan. Kita tengok kaki kanan dulu Awak bayangkan kaki kanan awak tu. Jadi kaki kanan akan mengecut supaya tumit kaki diangkat. Ini keadaan untuk kita angkat kaki. Jadi kat sini otot betis kita, ni otot betis kita ni, dia mengecut. Nampak kita dia bernebal kat situ kan. Dia mengecut dan menyebabkan kaki kita dibengkokkan. Bengkok. Dan dia mengecut juga menyebabkan tumit tadi dinaikkan ke atas. Jadi tapak kaki, bila kita nak tumit kaki tadi kita nak naikkan, maka tapak kaki kita akan menolak ke bawah dan ke atas tanah. Jadi bahagian tapak ni tadi, bahagian tapak kaki kita akan menolak. Jadi dia akan tolak dan menyebabkan kita angkat kaki kita. Kemudian yang kedua ialah
Okey, yang kedua ialah okey, pada masa yang sama, okey, masa kita nak disebabkan kita nak naikkan tumit, bermaksud kita nak bengkokkan kaki kan. Jadi pada masa yang sama, otot bicep femoris kita akan mengecut untuk membengkokkan kaki pada sendi lutut. Okey, jadi otot bicep femoris adalah otot di bahagian atas peha kita ni. Okey, otot yang ni lah otot yang ni, yang belakang ni. Okey, ni adalah otot bicep femoris. Jadi dia mengecut, okey, kita nampak dia menebal. Okey, awak pun boleh rasa bahagian bawah peha awak dia akan mengecut. Mengecut tu dia menebal tadi kan, dan dia akan menyebabkan dia akan menarik femur ke atas. Okey. Alright. Maka dengan itu kita boleh membengkokkan kaki, okey, pada sendi lutut, maka kaki kanan kita akan dinaikkan. Okey. Sekarang kita tengok nombor 3 Okey, jadi kat sini sekarang, okey, apabila kaki kanan, okey, disebabkan tadi kita dah nombor 2 tadi kita dah naikkan kaki kita, disebabkan kita dah bengkokkan kaki kita. Jadi sekarang apabila kaki kanan dah tak sentuh, tadi kaki kanan ni yang menolak, okey, menolak bahagian tumit kita, bahagian kaki kita menolak tanah tadi untuk membengkokkan kaki. Okey, sekarang kaki kanan bila kita dah naik, maksudnya kaki kanan dah tak bersentuhan dengan tanah. Kan? Okey, dah tak bersentuhan dengan tanah. Okey, jadi sekarang ni kita hayun kaki untuk lunjukkan ke hadapan. Okey, jadi bila tak sentuh dengan tanah, jadi sekarang ni berat badan kita akan sepenuhnya disokong oleh kaki kiri kita. Okey, disokong oleh kaki kiri yang bersentuhan dengan tanah. Disebabkan oleh kaki kanan kita dah dinaikkan, jadi kaki kanan kita tak menyokong berat badan kita sekarang. Okey. Alright. Jadi apa hasilnya? Di mana bila dia tak kaki kiri yang akan menyokong berat badan kita, kemudiannya otot quadriceps femoris, otot dia merupakan otot extensor, okey, di bahagian depan ni. Okey, jadi quadriceps femoris pula dia akan mengecut. Okey, mengecut lalu dia akan meluruskan kaki. Okey, dia mengecut dan menyebabkan bahagian kaki kita ni tadi melurus. Jadi sebab tu kita panggil otot quadriceps femoris ni sebagai otot extensor. Okey. Okey, jadi dia meluruskan kaki. Kemudian otot tibialis, okey, otot tibialis akan mengecut untuk menurunkan tumit kaki. Okey, jadi okey. Sekarang otot-otot tibialis kita di bahagian hujung ni pula akan turunkan tumit kaki. Dia mengecut dan menyebabkan tumit kaki kita akan menurun. Lalu tumit kaki kanan kita akan menyentuh tanah dan berat badan kita sekarang disokong oleh kaki sebelah kanan. Bila otot kanan mula menyentuh tanah, maka berat badan kita akan disokong sepenuhnya oleh kaki kanan. Okey, jadi keseluruhan urutan ni akan diulang dengan kaki kiri. Okey, jadi itu adalah pergerakan bagi tindakan otot berantagonis semasa berjalan. Okey. Okey. Sekarang kita masuk mekanisme gerak alih dalam haiwan. Okey. Jadi untuk ikan, ni soalan soalan amali SPM saya tahun 1997 ni. Okey, ni soalan amali saya keluar soalan ni. Okey, jadi mekanisme gerak alih dalam haiwan. Okey, jadi dalam ikan, okey, kita tengok fokus pada ikan. Okey, jadi di dalam ikan dia pun ada turus vertebra kan, dia ada tulang dia juga. Okey, dia ada tulang dia juga. Jadi tulang itu kita panggil sebagai turus vertebra. Kita panggil sebagai turus vertebra ikan. Jadi turus vertebra ikan ni, kalau kita tengok, okey, jadi kita ada turus vertebra. Ikan ni sekejap, dia ada turus vertebra kan. Jadi turus vertebra dia pun fleksibel supaya dia boleh membengkokkan badan, memudahkan pergerakan ni kan. Okey, jadi dia fleksibel dan digerakkan ke sisi, dari sisi ke sisi. Okey, dia tubuh dia dari sisi tepi ke tepi melalui proses pengecutan dan pengenduran otot myotom. Okey, iaitu bongkah otot yang berbentuk W. Okey, jadi
Kalau kita buat keratan rentas pada badan ikan ni tadi, kita kerat dia, kita nampak sebenarnya otot dia seperti inilah. Ini adalah otot-otot myotom. Ini adalah otot-otot myotom lah. Ni otot-otot myotom, ni adalah turus vertebra dia. Okey, tengah ni turus vertebra, tulang belakang dia kan. Okey, kemudian otot-otot myotom ni kalau kita kerat daripada atas, pandangan atas, okey. Jadi inilah dia bongkah-bongkah yang bentuk seperti W. Okey, ni adalah keratan membujur ikan Okey, ini kalau kita potong secara kalau kita kerat dia secara keratan rentas. Okey. Alright. Jadi dia terdiri otot-otot dia tu adalah otot-otot myotom Okey, jadi otot-otot myotom ni tadi, otot-otot myotom ni tadi dia adalah otot-otot yang berantagonis untuk melakukan tindakan yang berlawanan. Okey. Sebab dia bergerak kiri dengan melibaskan badan dia ke kiri dan ke kanan kan. Okey, jadi dia bertindak secara berlawanan. Okey, tindakan yang antagonis ni membolehkan ikan mengibaskan ekor dia. Okey, jadi sebentar. Okey, ini membolehkan ikan mengibaskan ekor dia tindakan otot-otot yang berantagonis ni. Jadi otot-otot myotom tadi, jika otot myotom di sebelah kanan mengecut, otot myotom di sebelah kiri akan mengendur. Okey, jadi maksudnya kita tengok kalau dia nak melibaskan mengibaskan ekor dia ke kanan. Okey, jadi otot sebelah kanan dia ni, otot sebelah kanan ni akan mengecut, manakala otot sebelah kiri dia ni akan mengendur. Okey, jadi mengecut sini mengendur. Okey, jadi pengecutan otot sebelah kanan menyebabkan ekor dia melibas ke sebelah kanan, ke bahagian kanan. Macam itulah maksud dia. Okey, manakala bila dia nak melibaskan ekor dia ke sebelah kiri macam gambar rajah yang yang last ni. Okey, macam gambar rajah ini. Jadi bermaksud otot sebelah kiri dia ni akan mengecut, manakala otot sebelah kanan dia ni akan mengendur. Okey, dia akan mengendur. Jadi bila pengecutan sebelah kiri ni menyebabkan bahagian ekor tadi dilibaskan ke sebelah kiri. Okey. Okey. Jadi sebaliknya dikata apabila otot myotom di sebelah kiri mengecut, otot myotom kanan akan mengendur. Nampak tak? Bila satu mengecut, sebelah kiri mengecut, sebelah kanan pula akan mengendur. Okey, maka dia akan menyebabkan ekor ikan tadi melibas ke sebelah kiri. Okey, jadi tengoklah dengan yang atas ni. Okey, sama otot myotom kalau sebelah kanan yang mengecut, otot sebelah myotom sebelah kiri akan mengendur dan menyebabkan ekor melibas ke sebelah kanan ikut bahagian kanan yang mengecut tadi. Okey, jadi kat sini kita nampaklah sama ada dia kiri nak melibaskan ekor dia ke kiri ataupun ke kanan. Untuk satu pergerakan, dua otot tadi, kiri dan kanan tadi bertindak secara berantagonis. Jadi gelombang pengecutan dan pengenduran ini akan berlaku secara berselang-sedi di sepanjang myotom. Okey. Dan tindakan ini menyebabkan bahagian badan bergerak daripada sisi ke sisi. Okey. Dan menolak air ke belakang dan ke sisi, lalu badan akan digerakkan ke hadapan. Okey, jadi itu adalah pergerakan ikan daripada bergerak daripada sisi ke sisi. Awak nampak badan dia bergerak daripada sisi ke sisi, tolak air ke belakang dan menyebabkan dia boleh maju ke hadapan, ditujahkan ke hadapan. Okey. Okey, kemudian sirip pada ikan tu tadi juga membantu untuk mengawal arah pergerakan dan juga arah haluan ikan. Okey. Okey, itu untuk ikan. Okey, sekarang kita tengok untuk burung pula. Senang juga kita nak tengok pergerakan dia untuk dia penerbangan lah. Untuk burung ni terbang, semasa dia mengibaskan sayap dekat atas,
ataupun semasa dia nak mengibaskan sayap dia ke bawah. Okey. Jadi kat sini ada tindakan dua otot melibatkan otot-otot sepasang otot antagonis yang besar dan kuat yang ada pada dada burung yang membantu mengibaskan sayap dia ke atas dan ke bawah. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini bahagian tu otot yang antagonis itu adalah bahagian bawah yang warna biru ni. Saya colorkan sekejap yang ni biru ni. Ini adalah bahagian pectoralis major. Jadi besar kan, warna biru tu lebih besar. Dan satu lagi yang warna macam orange atas ni, ini adalah pectoralis minor. Jadi yang kecil minor lah, yang besar adalah major. Okey. Jadi pada waktu burung ni nak buat dia mahu melibaskan sayap dia ke bawah. Okey. Pada waktu dia mahu melibaskan sayap dia ke bawah, jadi pectoralis major iaitu otot yang bahagian bawah ni tadi, dia akan ini akan mengecut. Okey, bila dia mengecut, dia manakala otot pectoralis minor di bahagian atas ni akan mengendur. Warna orange ni akan mengendur. Jadi pengecutan otot pectoralis major ni tadi, dia yang mengecut, manakala otot pectoralis minor tadi mengendur, dia akan menyebabkan sayap diturunkan ke bawah. Okey, sebab otot yang bawah tu tadi yang mengecut. Okey, macam mana pula keadaannya untuk burung dia melibaskan sayap dia ke atas? Okey, untuk dia melibaskan sayap dia ke atas, keadaan antagonis tadi adalah terbalik. Dia secara berlawanan. Okey, kalau dia melibaskan sayap dia ke bawah, otot pectoralis major dia mengecut. Sekarang untuk dia naikkan sayap dia ke atas, otot pectoralis major dia mesti mengendur. Ni mengendur, manakala otot yang warna orange atas ni iaitu pectoralis minor dia akan mengecut. Okey, bila dia otot pectoralis mengecut, dia akan menyebabkan sayap naik ke atas sebab otot bahagian atas yang tarik. Jadi bila dia tarik, dia akan tariklah tulang ni ke atas, lalu sayap dia akan dinaikkan ke atas. Okey. Alright. Jadi apabila otot pectoralis minor dia mengecut, maka dia akan menyebabkan otot pectoralis major di bahagian bawah ni akan mengendur dan menyebabkan sayap naik ke atas. Okey, jadi satu lagi selain daripada sayap yang naik atas tadi, menyebabkan tekanan udara memberikan tujahan yang ke atas. Jadi dia menambahkan lagi bantuan lah kepada burung untuk melakukan penerbangan. Jadi itulah keadaan dia yang dia mengibaskan sayap dia ke bawah dan ke atas. Okey. Senang je kan? Okey, yang major tadi mengecut, jadi dia kecut, dia tarik lah tulang ni ke bawah. Okey. Alright. Okey, sekarang kita masuk cacing tanah. Okey. Biasa kan kita tengok cacing tanah. Okey. Jadi kalau kita tengok betul-betul cacing tanah, badan dia bukan pada satu keadaan yang sama straight je, saiz dia sama saja kan. Kalau kita tengok betul-betul cacing tanah dia bergerak dalam keadaan dia bergelombang, badan dia nampak bergelombang. Ada bahagian yang perlu menebal, ada bahagian yang perlu macam nampak dia mengurus lah. Okey, untuk membantu dia menolakkan badan dia ke hadapan ataupun ke belakang. Okey. Jadi untuk cacing tanah, pengecutan dan pengenduran otot lingkar dan otot membujur. Okey, jadi dia melibatkan otot lingkar dan otot membujur. Jadi sepasang antagonis juga ni, dia juga bertindak secara berselang-seli yang menghasilkan satu gelombang peristalsis. Kita nampak ada proses pengecutan dan pengenduran tadi di sepanjang badan cacing tanah tersebut. Okey, jadi untuk untuk bahagian badan cacing ni, okey, kalau kita buat keratan rentas kat sini, seperti inilah. Okey, jadi bahagian luar yang kita nampak tu itu adalah otot lingkar. Manakala bahagian dalam tu dia sebenarnya bentuk lakaran seperti ini. Okey, itu adalah otot membujur. Jadi dia ada otot berlingkar dan juga otot membujur lah pada badan cacing itu tadi. Okey.
Kita tengok pergerakan cacing samalah macam ni Okey, jadi pada bahagian cacing dia ada kita. Kita adalah macam kaki lah di bahagian bawah ni yang sangat halus tadi. Okey, kita tengok Alright. Jadi kita ada otot membujur tadi bahagian dalam dan otot belingkar yang ada bahagian luar tadi. Okey, kita ada bahagian anterior, kita ada bahagian posterior, belakang lah, anterior depan. Okey, jadi bila dia nak gerak ke depan, keadaan dia macam ni lah. Okey. Okey, jadi di sini otot membujur di bahagian dalam pada posterior, pada bahagian posterior tadi akan mengecut. Okey, otot membujur bahagian dalam tu akan mengecut. Okey, dan otot belingkar dia pula akan mengendur. Okey, dia mengendur. Jadi kat sini otot disebabkan otot membujur tadi mengecut, jadi bahagian posterior ni kita nampak dia menebal. Okey, otot lingkar bahagian luar dia akan mengendur. Okay, jadi cacing tanah akan menjadi pendek dan lebih tebal. Okey, jadi dalam keadaan dia pergerakan dia menebalkan badan, jadi kita nampak dia nampak pendek lah. Pendek. Okey, kemudian yang kedua ialah kita di segmen posterior akan mencengkam tanah, manakala kita di segmen anterior akan dilepaskan. Okey, jadi kalau kita tengok sini, ni kita. Disebabkan tadi dia menebal, jadi dia akan turun berdekatan dengan tanah. Okey, menyebabkan kita dia tadi akan mencengkam tanah. Okey, manakala bahagian yang lebih anterior ke hadapan, okey, jadi bahagian ini bahagian badan yang kita nampak dia mengurus kat situ, okey, memanjang kat situ, jadi kita dia tadi akan terangkat. Okey, jadi kita dia tadi tidak mencengkam tanah. Okey, alright. Kemudian yang ketiga ialah otot lingkar pada segmen anterior akan mengecut. Okey, di sini otot lingkar pada bahagian anterior ni dia akan mengecut. Okey, manakala bukan bahagian sini bahagian sini. Bahagian depan ni. Okey, otot lingkar akan mengecut di segmen anterior, manakala otot membujur bahagian dalam akan mengendur. Okey, bila dia mengendur, jadi kita nampak cacing tanah akan menjadi lebih panjang dan kurus di bahagian depan ni tadi. Okey, apa fungsi bahagian depan dia panjang dan kurus? Supaya dia boleh memanjang ke hadapan. Okey, jadi dia boleh tolak badan dia ke hadapan, lebih ke hadapan. Okey, alright. Kemudian kita di segmen anterior akan mencengkam tanah, manakala kita di segmen posterior akan dilepaskan. Okey, jadi bila dia dah mula menebal, di bahagian sini, okey, jadi bila dia menebal, jadi dia akan mencengkam tanah. Okey, manakala kita di bahagian belakang dia pula akan dilepaskan. Okey, supaya bila dia cengkam tanah, kita tadi mencengkam tanah, maka dia akan membolehkan semua bahagian belakang ni tadi akan ditolak ke hadapan. Okey, manakala segmen yang menjadi pendek di posterior akan ditarik ke hadapan. Okey, jadi kat sini kita nampak disebabkan oleh segmen yang memendek di bahagian hadapan ni dia akan menarik semua bahagian posterior di belakang ke hadapan. Okey, itu adalah gerak alih bagi cacing tanah. Alright. Sekarang kita masuk kepada belalang. Okey, ini kita lebih pada fokus kepada belalang yang mahu melakukan lompatan. Okey, jadi di sini bagi belalang, dia juga mempunyai otot yang berantagonis. Okey, iaitu dia ada otot flexor dan juga otot extensor lah. Okey, kalau kita tengok gambar rajak ini, okey, flexor adalah yang bahagian bawah tu kan. Ni adalah bahagian flexor. Manakala bahagian atas ni adalah bahagian extensor. Okey, jadi
Okey, jadi kedua-dua otot flexor dan otot extensor ni tadi dia akan melekat pada permukaan dalam rangka luar. Okey, pada bahagian rangka tu kan, jadi dia melekat di bahagian dalam lah, pada rangka luar itu tadi. Okey, otot flexor dia akan membengkokkan satu sendi, manakala otot extensor dia akan meluruskan. Okey, kita dah tengok tadi konsep dia sama je, flexor dengan extensor. Kemudian kaki belakang belalang yang panjang dan berotot akan diadaptasikan untuk melompat. Okey, kita tengok bawah, penerangan kat bawah. Okey, ini dalam keadaan rehat, belalang rehat. Okey, dalam keadaan belalang yang rehat, otot flexor di bahagian bawah, di bahagian bawah sebenarnya, bahagian bawah kaki, sebab kalau kita tengok bahagian flexor adalah bahagian bawah ni. Okey. Okey, jadi otot flexor akan mengecut. Otot flexor akan mengecut, okey, dan kaki belalang akan ditarik ke arah badan. Okey, logik lah kan. Bila otot flexor ni tadi mengecut, jadi dia tariklah kaki bawah ni tadi dilipatkan dalam bentuk Z. Okey, jadi dia dilipatkan. Okey, jadi dia bila lipat, dia akan, kaki tadi akan ditarik ke arah badan, mendekati badan. Okey, jadi kita nampak sini kaki yang mendekati, kaki belakang tadi akan ditarik berdekatan. Dalam kedudukan ini, kaki belakang tadi dia sedang bersedia dalam bentuk Z. Okey, dilipatkan dalam bentuk Z dan bersedia untuk melompat. Dia sedang mengumpulkan tenaga lah untuk melompat, supaya satu tujuan yang kuat dapat dihasilkan ke hadapan. Okey, kemudian kedua ialah otot extensor akan mengecut. Okey, mengecut, lalu kaki belakang akan melurus. Otot extensor di bahagian atas, kalau kita tengok atas extensor ni, bila atas ni dia mengecut, jadi dia akan menyebabkan kaki bahagian belakang tadi dia akan melurus. Okey, sebab dia akan tarik, okey, untuk meluruskan kaki ni tadi. Extensor bahagian atas ni mengecut, jadi dia akan tarik kaki tu untuk meluruskan. Jadi supaya kaki jadi macam ni lah. Okey, supaya dia jadi nombor 3 ni tadi. Okey, di sini, okey, seterusnya kaki yang melurus tadi dia akan menghasilkan lentingan yang menolak belalang ke hadapan dan ke udara. Okey, jadi bila lurus dia akan tolak badan dia ke hadapan. Okey. Alright, jadi itu sahaja untuk belalang lah. Okey. Alright, jadi sekarang kita masuk, kita habis yang tadi, sekarang kita masuk 14.4 iaitu isu kesihatan sistem otot. Okey, sekarang kita masuk 14.4 iaitu isu kesihatan sistem otot rangka manusia. Apalah penyakit yang berkaitan dengan sistem otot rangka manusia. Okey, jadi antara fungsi penyakit yang terlibat dengan berkaitan dengan sistem otot rangka kita adalah osteoporosis, osteomalacia, artritis dan juga skoliosis lah. Okey, jadi kita tengok osteoporosis selalu disebut-sebutkan. Jadi kita tengok gambar tepi ni. Ini adalah tulang yang normal. Manakala ini pula adalah tulang pesakit osteoporosis. Okey, jadi kita nampak sini lah. Tulang dia lebih nipis, kurang, kita nampak, kita boleh tahu dah daripada gambar aja ni, kita tahu yang bawah ni yang mengalami osteoporosis ni jisim dia makin kurang. Okey, jadi itu adalah osteoporosis. Jadi osteoporosis dia adalah sejenis penyakit yang dicirikan oleh tulang yang lemah dan mudah patah. Apabila usia seseorang meningkat, kadar kehilangan kalsium daripada tulang lebih tinggi daripada kadar penyerapan, menyebabkan tulang kehilangan jisim ataupun ketumpatan. Penyerapan kalsium tu lebih rendah manakala kehilangan kalsium tu tinggi. Jadi itu menyebabkan osteoporosis itu boleh berlaku. Okey, antara faktor penyebab osteoporosis ialah kurang bersenam. Okey, jadi untuk tambahkan jisim tulang kita, eloklah kalau kita bersenam. Okey, lagi senaman 3 kali seminggu ke sekurang-kurangnya cukup baik untuk menambahkan
ketumpatan tulang kita. Kemudian faktor penyebab yang kedua ialah kurangnya pengambilan kalsium, kurang fosforus, kurang vitamin D. Jadi semua ni kita boleh dapat dari susu lah. Okey, osteoporosis adalah lazim dalam kalangan wanita yang telah putus haid kerana aras hormon estrogen menurun selepas putus haid. Okey, apa berkaitan estrogen ni tadi? Jadi hormon estrogen ni tadi terlibat dalam metabolisme kalsium yang membantu badan menyerap kalsium dan mengurangkan kehilangan mineral kalsium daripada tulang. Jadi hormon estrogen ni pentinglah untuk membantu dalam penyerapan kalsium supaya tulang kita jadi okey, jadi bagus. Okey, jadi aras estrogen yang rendah, yang sikit menyebabkan ketumpatan tulang berkurangan akibat kehilangan kalsium daripada tulang. Okey. Alright, jadi kita nampaklah mula membengkok. Okey. Okey, seterusnya adalah osteomalacia. Ini osteomalacia ialah keadaan di mana tulang lembut yang disebabkan oleh kekurangan kalsium, fosforus dan vitamin D. Okey, tulang yang lembut. Osteomalacia ni berlaku dalam kalangan orang dewasa, khasnya dalam kalangan perempuan yang hamil. Manakala jika berlaku pada kanak-kanak, dia disebut sebagai rickets lah, iaitu tulang kanak-kanak jadi lembut dan lemah. Okey, dan boleh mengakibatkan kecacatan tulang. Okey, itu osteomalacia. Okey, kemudian kita ada arthritis. Selalu kan berlaku kan. Jadi arthritis ni lazim berlaku dalam kalangan warga tua, iaitu osteoarthritis. Okey, osteoarthritis disebabkan oleh kekurangan benda synovial. Okey, benda synovial kan dia bertindak sebagai pelincir, tapi bila dia kurang, jadi dia menyebabkan osteoarthritis. Dan dahlah benda synovial tu kurang, kehausan rawan pun berlaku pada setengah sendi. Rawan tu lebih mudah haus. Jadi tu memburukkan lagi osteoarthritis dia lah. Okey, jadi kat sini rawan akan jadi nipis dan ligamen memendek serta hilang sebahagian daripada kekenyalannya. Okey, sendi seperti sendi lutut akan bengkak. Kalau dia berlaku arthritis ni, sendi akan bengkak, rasa sakit, jadi kurang fleksibel. Jadi arthritis menghadkan aktiviti harian dan seperti berjalan. Okey, last sekali ialah iaitu skoliosis. Okey, jadi bagi pesakit skoliosis, tulang belakangnya akan membengkok. Okey, ke sisi dalam bentuk S ataupun C apabila dipandang daripada belakang. Okey, jadi berlaku pembengkokan lah kepada tulang belakang dia pada turus vertebra dia lah. Okey, skoliosis mungkin disebabkan oleh faktor genetik ataupun pertumbuhan tulang belakang yang tak normal semasa perkembangan akil balik. Jadi ini adalah turus vertebra individu normal. Ini adalah skoliosis. Kita nampak seperti huruf C pada, seperti huruf S pun ada. Jadi itulah antaranya. Okey, jadi amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk menjaga kesihatan sistem otot rangka ialah jadi kalau lakukan apa-apa tugas, pastikan postur badan kita betul. Okey, dia adalah merujuk kepada posisi badan ketika duduk, baring, berjalan, berdiri. Okey, bila kita berdiri atau duduk, kita tak seharusnya berkeadaan bongkok. Jadi kita dapat rasakan badan kita bongkok kan. So betulkan. Okey. Membongkok meletakkan beban yang tinggi pada turus vertebra dan menyebabkan keseluruhan turus vertebra tidak sejajar. Okey, jadi bila awak bongkok, maksudnya awak tekan tulang belakang. Okey. Jadi dia akan beri kesan lah kepada bahagian dalaman kita. Okey, keadaan ini menyebabkan pengaliran darah akan terhalang, menekan pada saraf dan juga organ utama. Jadi tak baguslah postur badan yang tak betul ni tadi. Okey, pakaian mestilah sesuai, yang selesa. Okey, tak ketat yang boleh menyebabkan pengaliran darah tadi tersekat. Okey, dan boleh menjejaskan sistem otot rangka, memakai kasut yang bersesuaian, bertumit rendah bagi perempuan. Okey, bercushion, boleh memberi sokongan dan mengelakkan kecederaan pada turus vertebra. Okey, seterusnya senaman. Okey, dia menguatkan struktur sendi, menambahkan fleksibel otot dan ligamen. Okey, senaman boleh membantu meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan endapan mineral tulang pada orang dewasa dan menghalang osteoporosis pada warga tua.
Okey, kemudian ambillah makanan-makanan dengan gizi seimbang kan. Okey, kita dah ada pinggan makan apa? Diet suku-suku separuh kan. Di Malaysia kan kita guna pinggan gizi seimbang kan. Okey, jadi dia gizi seimbang ni kaya dengan kalsium, garam mineral, vitamin C, D yang membantu penyerapan kalsium, manakala C meningkatkan jisim tulang. Okey, kesan-kesan poster badan yang tak betul. Okey, awak akan rasa sakit kepala, bahu jadi sakit dan kesukaran bernafas.